Salam sejahtera. Hari ini kita nak bincangkan tentang topik 5.2 binomial, taburan binomial. Jadi, pertama kita akan bincangkan tentang apa? Kita akan bincangkan ciri-ciri Bernoulli. Boleh? Kedua, kemaklian satu peristiwa bagi taburan binomial. Ketiga, kita nak bina jadual. Sekejap. Kita nak bina jadual. Lepas dah bina jadual, kita nak lukis graf dan mentafsirkan maklumat taburan binomial itu. Adakah simetri, dia lencong ke kanan atau lencong ke kiri. Boleh? Dan akhirnya kita akan mencari nilai mean, variance dan sisihan piawai bagi satu taburan binomial. Okey? Jadi semua sudah sedia, kita terus masuk dalam topik perbincangan kita. Baik, taburan binomial. Apakah taburan binomial? Siapa boleh share? Itu taburan binomial. Baik, taburan binomial adalah daripada eksperimen atau percubaan Bernoulli. Itu satu eksperimen yang menghasilkan hanya dua kesudahan yang mungkin. Apa contoh dua kesudahan yang mungkin? Lambungan, duit syilingan, dapat gambar atau angka. Itu mungkin kejayaan ataupun kegagalan. Ada dua dia kemungkinan. Tiada seri. Kalau ada seri, dia bukan taburan binomial. Jadi kita tak boleh guna segala rumus, segala teori dalam taburan binomial. Jadi taburan binomial terdiri pada n percubaan. Dia selalunya berkali-kali lah. Sebab untuk kita baling duit shilling, dia ada berapa kali kan? Ada dua kali, ada sekali. Jadi bilangan kali percubaan ni penting. Yang tidak bersandar. N percubaan Bernoulli yang tidak bersandar. Apa maksud tidak bersandar? Maksudnya balingan yang untuk dapat gambar tiada kaitan ataupun dia tidak bersandar atau tidak bergantung kepada gambar selepas percubaan balingan yang kedua atau balingan pertama. Ada bersandar tak? Saling bergantung antara gambar dengan angka. Tiada. Jadi dia tidak bersandar. Independen. Dan setiap percubaan itu mempunyai keberangkalian kejayaan yang sama. Apa kejayaan yang sama untuk balingan duit shilling sekali kita baling? Apa kemangkalian dia untuk dapatkan gambar?
dalam balingan pertama. Kita baling, kita dapat mungkin gambar ataupun apa dia? Angka kan? Ha. Jadi kita nak dapat angka dalam balingan tu adalah 50%, betul? Kita baling. Satu duit shilling, 50 sen. Ada gambar, ada angka. Kita baling, kita dapat angka. Untuk dapat peluang dapat angka, berapa persen? Berapa peratus? Untuk dapatkan angka. Dia nak respon? Berapa persen? Bila kita baling, ini peluang saya nak dapat angka ini dalam berapa persen. Mesti saya dapat angka. Maksudnya, menghadap pada kita tu angka. Ataupun gambar. Apa peluang kita dapat? Untuk dapat gambar. Untuk kita dapat gambar, kita ada 50% kan? Peluang untuk dapatkan gambar. 50-50. Jadi kejayaannya adalah sama. 50%, 50%. Sebab tu, dalam kita nak menentukan dalam pertandingan siapa nak mula seperti bola sepak, kita guna duit shilling. Sebab 5%, 50%. Lebih adil kan? Mungkin tim A atau tim B akan dapat mula dulu. Boleh? Jadi 50% itu kembalian dia adalah 1/2. Jadi untuk kalah dan menang 1/2, menang ataupun kalah 1/2, maka jumlah dia berapa? 1. Jadi untuk menang dan kalah 1. Untuk nampak angka atau menang 1/2. Untuk kalah atau gagal 1/2. Jadi itulah contoh untuk taburan binomial. Boleh? Ada soalan? Jadi kebangkalian kalau penuh untuk percubaan beberapa kali balingan 2 atau 3 atau 4 duit shilling ke, semuanya jumlahnya 1. 1 jumlah dia 1. 1%, maksudnya 100%. Betul? 1 tu maksudnya 100%. Kalau 50%, 1/2. Boleh? Jadi awak bayangkan duit shilling, ingat taburan binomial, ingat balingan duit shilling yang dapat 1/2 atau 50%. Memang 50% tidak diberitahu dalam ini untuk mudahkan kefahaman kita. Sedangkan memang 1/2 tu 50% peluang kan untuk dapat angka bila kita baling duit shilling. Ciri percubaan Bernoulli apa dia? 2 kesudahan yang mungkin itu kejayaan dan kegagalan. Dia mungkin berjaya ataupun gagal. Kalau seri boleh tak? Tak boleh. Dia mesti 2 je kesudahan dia. Kejayaan atau kegagalan. Kalau ada seri tak boleh. Apa contoh seri? Permainan apa yang ada seri? Nanti kita lihat dalam soalan. Kebangkalian kejayaan sentiasa sama dalam setiap percubaan. Sentiasa sama peluang dia, kejayaan. Walaupun berulang-ulang. Macam duit shilling kita ni. Kita baling berulang-ulang pun, kita akan dapat 1/2 kejayaan ataupun 1/2 kegagalan. Apa tu kejayaan? Kejayaan untuk dapat gambar. Kegagalan itu untuk kita dapat gambar. Boleh? Jika kembalian
kebarangkalian kejayaan diberi oleh P. Jadi kita kena biasakan simbol P ni kejayaan. Boleh? Diberi oleh P, kejayaan. Okey, sebaliknya, kalau gagal adalah Q kan? Maka kebanyakan kegagalan diberi oleh Q. Ataupun 1 tolak P. Jadi Q ni sama dengan 1 tolak P. Mengapa 1? 1 ni kemakalian bila kita baling tu, peluang untuk dapat gambar dan angka adalah 1 kan? 1/2 gambar, 1/2 angka kan? Jadi jumlah dia 1. Mesti 1. Sebab tu Q sama dengan 1 tolak P. Boleh faham? Jadi untuk kejayaan, dia mesti lebih besar daripada P atau lebih kecil daripada 1. Maksudnya apa? P boleh 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 dalam pecahan. Boleh tak P sama dengan 2? Boleh tak P sama dengan 2? Tak boleh P maksimum dia 1 saja. Apa-apa kita baling duit shilling pun dia penuh dia, percubaan dia tu, kebalikan dia jumlah dia 1. Tak boleh 2 Boleh? Jadi perubahan untuk taburan binomial ini adalah discrete. Discrete maksud apa? Boleh dibilang. Dia nombor bulat yang kita dah bincangkan sebelum ni. Okey, Nabil, macam mana internet? Tak berapa kuat Boleh? Okey, cikgu. Boleh guna internet apa? Okey, kita teruskan. Boleh ubah rawak discrete Okey, lawan bagi discrete apa yang kita belajar boleh ubah rawak sebelum ini? Discrete nombor-nombor bulat kan? Lagi satu apa dipanggil? Selanjar kan? Selanjar ni untuk kita ukur. Buat pengukuran saiz meja, panjang meja. Boleh? Jadi kita akan kita akan bincang perubahan rawak discrete, iaitu taburan binomial. Lagi satu kita akan masuk minggu depan, insyaAllah, ataupun bulan depan, taburan normal. Taburan normal tu untuk apa? Boleh ubah selanjar. Boleh? Jadi kita ketumpukan pada perubahan rawak discrete dulu. Jadi boleh ubah rawak discrete X. Disimbolkan X sama dengan sifar dan 1. Iaitu 0 untuk kegagalan, 1 untuk kejayaan. Boleh? Maksudnya kita nak dapatkan gambar. Kita baling, kita dapat angka. Maksudnya sifar, gagal. Tapi kita baling, kita cuba lagi, kita dapat gambar. Jadi kita berjaya. Jadi kejayaan kita itu adalah 1. Jadi tanda-tanda binomial adalah B binomial dalam kurungan N tu apa? Bilangan percubaan. Berapa kali kita baling? Untuk kebangkalian ni, peluang untuk berjaya tu kita akan cuba beberapa kali. Macam seperti kita memanah kan. Beberapa kali kita cuba untuk target dapat markah penuh di tengah-tengah kan. Jadi berapa bilangan percubaan? N. Boleh? P apa? P kejayaan yang kita nak dapatkan. Dan kita target ataupun kita dapat. Boleh? Jadi X sama dengan binomial N bilangan P
kejayaan yang diperolehi atau kesudahan. Ada soalan? Kita mesti faham dulu konsep taburan binomial ya. Jadi kata mudah, balengan seperti balengan duit shilling, kita akan dapat 1/2 untuk dapat gambar berjaya ataupun 1/2 untuk dapat angka gagal. Itu kata mudah. Boleh? Okay, tentukan sama ada taburan kebangkalan ini bertaburan secara binomial atau bukan. Okay, keping duit shilling dilambung 3 kali. Taburan binomial ke atau bukan taburan binomial? Okay, ada yang boleh? Sukarela, sekeping duit shilling dilambung 3 kali. Apa keseluruhannya? Ada satu gagal, ada satu berjaya. Masa kita baling tu, peluang untuk dapatkan berjaya dan gagal itu 2 keseluruhannya. Tak ada seri. Boleh seri tak? Maksudnya kita dapat gambar dan angka. Maksud duit shilling tu tegak, tengah-tengah. Lepas tu dia berguling-guling masuk lubang. Ada tak? Pernah tak awak dapat baling duit shilling, dia duduk tengah-tengah? Seri, maksudnya seri. Tiada kan? Cubalah awak baling duit shilling. Pernah tak dapat? Dia duduk tengah-tengah. Jadi duit shilling adalah taburan binomial. Okay, permainan tic-tac-toe dalam 3 pusingan. Pernah bermain permainan ini? Yang X kosong. Ada 6 kotak tu. Pernah main? Dalam buku teks pun ada. Siapa pernah main? Tic-tac-toe. Yang cikgu biasa main dulu masa sekolah SOS. Ada yang main XO tak? Ada? Ada. Macam mana permainan dia? Pernah lihat? Tengok buku teks ada. Jadi dia bukan ke atau taburan binomial? Yang petak-petak tu lah. Yang ada kotak 6 kan? Seorang, dia kena ada 2 pemain. Seorang akan letak X dulu. Lepas tu letak O. Lepas tu letak X, letak O. Jadi, kalau kita dapat X selanjar ataupun selari tu, jadi kita boleh gariskan X tu. Maka orang tu akan menang. Betul? Mereka akan menang. Dalam kotak ada. Nak cikgu tunjukkan? Ada yang buku teks, ada buku teks. Boleh tengok? Ada yang dah jumpa? Yang ni kan? Pernah main ni lah. Berkali awak menang. Selalu cikgu main SSOS. Letak SS, ada S, tergariskan. Kalau dia dapat semua satu garisan tu X, dalam diagonal tu, dia akan menang. Tapi ada juga seri ya. Maksudnya dua-dua tak menang. Seri.
Jadi kalau ada seri, dia dah ada 3 kesudahan, atau maksudnya ada seri. Dia bukan ada 2 kesudahan. Dia tak ada menang dan kalah saja, ada seri. Jadi bukan. Boleh? Senang kan? Okay, next. Pelajar mengambil ujian 50 soalan objektif. Jadi dia teka. Ha. Peluang untuk dapat ini, dia mungkin ujian dia lulus atau gagal kan? Ada seri tak? Jadi, dia taburan binomial atau bukan? Dia adalah taburan binomial. Kesudahannya 2. Kejayaan atau kegagalan. Ada 2 je. Fungsi kebangkalian binomial bagi X. Jadi, bagi taburan binomial kebangkalian mendapat R kali kejayaan daripada N bilangan percubaan. Macam kita belajar gabungan ataupun topik lepas, kita dah belajar kan? Jadi, konsep pun ini pun sama. R ni maksudnya lebih kecil daripada N. Jadi, R kali kejayaan daripada N bilangan percubaan. Jadi, kita boleh dapatkan satu rumus kebangkalian. P kan? P kebangkalian bagi taburan binomial ialah R kali kejayaan sama dengan N bilangan percubaan C dengan berapa kali kejayaan yang dapat sama dengan kejayaan kuasa berapa kali kejayaan kegagalan Q bilangan percubaan 2 kali ditolakkan dengan kejayaan. Sebab tu N tolak R kan. Sebab N lebih besar daripada R. Maka X pun boleh ubah, discrete pun boleh ubah yang boleh dibilang. Discrete. Dia boleh dibilang nombor bulat. Dia nombor bulat. Nombor 1, 2, 3. Dia tak boleh tengah-tengah. Macam 1.5, 1.6. Tapi cikgu 1/2 tu apa? 1/2 tu kebangkalian. Tak apa berapa kali kita nak dapat tu, sekali, 2 kali, 3 kali boleh dibilang. P kebangkalian kejayaan dalam uji kaji tunggal. Uji kaji tunggal. Q kebangkalian gagal dalam uji kaji tunggal. R ialah bilangan kejayaan. Sampai N kali. N kali tu 4, 5 dan tak terhingga. Berapa kali awak nak cuba, cubalah memanah. Berapa ratus kali untuk awak dapatkan mata yang penuh. Awak boleh cuba. Jadi, kejayaan, kesudahan tambah dengan kegagalan, kesudahan sama dengan 1. Dia tak ada 2, tak ada 3, 1. Jadi kebangkalian ni mesti 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 dalam bentuk pecahan. Selesaikan setiap berikut. Sebiji dadu adil di lambung 7 kali. Cari kebangkalian mendapatkan skor 5 tepat 2 kali. Okey, mula-mula apa langkah pertama? Kita cari kejayaan dia. Apakah kebangkalian kejayaan? P itu kebangkalian kejayaan. Mesti pecahan. 1 per. Jadi mendapat skor 5 tepat tu 1/5. Betul? Kebangkalian untuk dapat kejayaan dia ni adalah 1/5.
Sebab P ni kejayaan kebangkalian. Dia mesti 1/5. Boleh ada soalan? Untuk dapat skor 5, maksudnya nombor kita baling tu kita dapat 5 titik. Okey, kita akan peluang dia akan dapat 1/5. Jadi kegagalan ni berapa? Daripada 1/5. 1/5 tambah Q sama dengan 1. Sebab jumlah kesudahan dia 1. Jadi Q berapa? Ada volunteer? Dah beritahu? Q berapa? Sebab P campur Q sama dengan 1 kan? Jadi Q berapa? Ini penting kita untuk buat soalan ni. Q berapa? Ada yang belum masuk topik ni? Dah masuk kan? Dari 1 tolak 1/5 dapat berapa? 4/5. Jadi kegagalan dia 4/5. N ni berapa? Bilangan. Sebab formula tu ada N kan? Kita kena cari N. N ni jumlah percubaan. 7 kali. Jadi R dia berapa? Kejayaan dia. Berapa kali? R 2 kali. Jadi awak nampak kali berapa kali. Jadi awak boleh pastikan N dia berapa, R dia berapa. Boleh? Lepas tu kita gantikan dalam rumus taburan binomial itu untuk mendapatkan kebangkalian dia, P. Jadi P bagi taburan binomial sama dengan kejayaan sama dengan, kita masukkan kejayaan dia berapa kali? 2. X sama dengan 2. N dia jumlah berapa kali dilambung? 7. Kejayaan berapa kali? 2. Untuk mendapatkan 5. Jadi P 1/5 kan? P kita gantikan dengan 1/5. R dengan 2. Q dengan 4/5. N tolak R. Jadi 7 kali dilambung, tolakkan dengan, untuk memperolehi skor 5 adalah 2 kali. Jadi 7 tolak 2. Okay, kita guna kalkulator, semak dapat tak? Jawapan dia 0.2753. 7 shift simbol bahagi kan? Ingat lagi? Tekan 2, darab, buka kurungan, 1, tekan A, B per C, 5, tutup kurungan, tekan simbol terbalik, kuasa 2, darab, kekurungan, 4, A, B per C, 5, tutup kurungan, kuasakan, 7 tolak 2, berapa? 5. Dapat 0.2753. Okey, semua dapat?
dapat boleh terus cakap dekat mic Dapat tak? Boleh? Semua dapat Mudah Dipastikan yang jumlah dia 7 kali lebih besar daripada R. Jadi kita boleh lihat kena pasti N dengan R. Lepas tu mula-mula kita kena tahu P. P ni kejayaan. Kita tengok skor dia kalau 5, masuk di kebangkalian dia 1/5. Sebab P ni kebangkalian. Jadi Q ni kita dapat dengan kejayaan tolakkan dengan 1. Dapat 4/5. Lepas tu kita gantikan di dalam rumus taburan binomial. Keberangkalan taburan binomial. Cepat cari kebangkalian kan. Jadi rumus ni rumus kebangkalian. Okey, seterusnya. Selesaikan step berikut. Sebiji duit shilling dilambung 10 kali. Cari kebangkalian bahawa angka muncul tepat 4 kali. Angka tu maksudnya bukan gambar lah. Tahu angka. Gambar 50 sen, 60 sen. Kalau gambar, nampak gambar parlimen kan? Dengan gambar, siapa? Berapa kemerdekaan? Di belakang gambar sekarang. Betul? Tu gambar. Angka tu, nilai duit shilling tu. Muncul tepat 4 kali. Tepat ni maksudnya sama dengan. Dia tak ada lebih besar, lebih kecil. Kita akan bincang lebih besar, lebih kecil nanti. Lebih besar macam ni kita buat. Lebih kecil, macam mana kita buat? Kita akan tolak dengan 1. Untuk dapatkan kebangkalian lebih besar dan lebih kecil. Ini sama dengan. Tepat ni maksudnya sama dengan 4 kali. Okey. Cuba awak dapatkan kebangkalian dia. Dapat berapa? Kita buat dalam 2 minit. Boleh? Okey, cari P dia dulu. P dia berapa? Kalau kali ni 4 kali kan? R ada. N pun kita boleh dapat pasti. Tapi P ni macam mana? Kalau duit shilling ni, P dia tetap kan? Berapa dia? P dia. Dia tak nyatakan kat sini. Tapi kita tahu. Berapa P? Berapa kejayaan kita nak dapatkan angka? Yang kita bincangkan tadi. Berapa P? Untuk dapat angka? Kebangkalian dia, P. Untuk dapat kejayaan, untuk dapat angka kejayaan. Bila kita baling, dapat angka katakan. Apa peluang kita dapat angka? Kejayaan dia. 1/2. Dari P 1/2 kan? Jadi Q berapa?
Baik, kalau awak dapat, awak gantikan. Okey, dapatkan jawapan. Lepas tu awak boleh type jawapannya. Kalau dapat, beritahu. Nanti boleh kita teruskan cepat. Okey, baik. Dapat berapa? Ada yang respon dekat mikrofon? Cikgu perlahankan volume dia, tak apa dengar. Boleh typekan jawapan dia. Dapat? Okey, dapat berapa? Nyatakan P, nyatakan Q, N dia dan R dia. N dan R ni berapa kali? Kunci kata dia berapa kali? Gantikan dalam rumus kemangkalian taburan binomial. Dia dapat berapa? Sifar populan berapa? Jadi P sama dengan 1/2 untuk dapat kejayaan. Jadi 1 tolak 1/2, 1/2 kan? N bilangan dia 10 kali. R untuk dapat kejayaan tu 4 kali.
4 kali muncul angka masa dia baling 10 kali tu. Jadi kita gantikan dalam rumus Born-Hammar, kebangkalian taburan binomial. Okey, dapat berapa? Baik, siapa dapat 0.2 0.51? Dapat? Semua dapat eh? Mak Kadir, Fatin atau Nabil dapat? Semua dapat? Boleh? Boleh tu maksudnya dapat eh? Mudah eh? Nanti kita pergi step seterusnya. Okay, selesaikan step berikut. 80% daripada murid tingkatan 5 mempunyai tablet. Bagi satu sampel 6 orang murid tingkatan 5, cari kebangkalian bahawa semua murid itu mempunyai tablet. Okay, sekarang keadaan dah berubah soalan. Jadi kita nak tentukan P, Q, N dengan R. Okay, mula kita tentukan P. 80% daripada murid tingkatan 5 mempunyai tablet. Bagi satu sampel 6 orang murid tingkatan 5, cari kebangkalian bahawa semua murid itu mempunyai tablet. Jadi mempunyai tablet ni kita andaikan kejayaan. Kejayaan ni berapa? 80%. Maksudnya ada tablet lah 80%. Jadi 80% ni kita tukar kepada perpuluhan. Jadi P sama dengan berapa? P sama dengan 0.8. Jadi Q berapa? 1. Q sama dengan 1 tolak 0.8 berapa? 0.2 kan? Baik, lepas tu kita cari N. Bilangan percubaan. Atau bilangan sampel. Dalam konteks soalan ini, taburan binomial boleh guna untuk soalan macam ni. Sampel 6 orang murid. Maksudnya berapa kali tu jadi bilangan murid. Jadi N sama dengan 6. Jadi R rasanya berapa? R tidak dinyatakan di sini. Awak fikir R tu berapa? Di R ni tidak dinyatakan, kita boleh andaikan R sama dengan 6 juga. Boleh? Jadi kita gantikan dalam rumus taburan binomial atau kebangkalian taburan binomial. N6, R6, P 0.8 dengan N6 darab Q sama dengan 0.2. Jadi N tolak R, 6 tolak 6, sifar. Maka kita dapat 0.2621. Okay, cuba semak untuk cikgu, dapat tak? 0.2621 dengan guna kalkulator.
Semua dah boleh dapat guna kalkulator Ada masalah tak? Semua boleh? Dapat? 4.2621? Boleh Betul Betul Okey. Itu contoh soalan yang kemungkinan akan keluar SPM. Okey, mari kita masuk hasil tambah ke bangkalian. Hasil tambah ni kita nak bincangkan untuk taburan manual yang tak tepat. Dia lebih besar, lebih kecil. Jadi kita bincang dulu hasil tambah ke bangkalian. Jadi hasil tambah ke bangkalian bagi semua boleh ubah. Rawat X secara amnya ialah sama dengan 1. Ini maksudnya simbol jumlah. Jumlah bagi semua berapa kali percubaan itu sama dengan 1. Boleh? Jadi kita lihat apa maksud rumus tadi. Rumus tu kita tak guna. Itu untuk menyatakan semua jumlah kebangkalian sama dengan 1. Jadi kita boleh guna pakai untuk mudahkan jalan kerja kita. Kita lihat macam mana. Kemungkinan bahawa hujan akan turun pada satu hari tentu ialah 0.45. Dengan menggunakan rumus ni maksud apa? Kebangkalian rumus binomial lah. Maksudnya taburan binomial. Cari kebangkalian bahawa dalam satu minggu tertentu hujan akan turun. Tepat 4 hari. Tepat 4 hari ni sama 4 hari. Ini tak ada masalah. Untuk kita selesaikan. Jadi kita nyatakan P, Q, N dengan R. Katakan X mengkali bilangan hari hujan. Jadi kita nyatakan X tu sebagai mengkali bilangan hari hujan. Ataupun taburan binomial lah. Boleh ubah untuk taburan binomial. Diberi N 7. Maksudnya 7 hari. Seminggu kan? Satu minggu tertentu. Maksudnya bilangan dia lah. Bilangan hari. Sebab yang sini pun kita nak tahu kunci kata dia ataupun kita cari N apa, R apa. Kita lihat kat sini. Kita lihat dari sini. Apa N dia? Sekarang N dia hari kan? Daripada X ni kita wakilkan sebagai bilangan hari hujan. Kan? Jadi dia mesti X sama dengan R kan? Jadi R dia mesti hari. Boleh ubah dia. Jadi R dia mestilah 4 untuk soalan A. Jadi ni kita anggap kejayaan 0.45 ni kejayaan dan kegagalannya Q 1 tolak 0.45 sama dengan 0.55. Maka kita dapat R sama dengan 4 hari daripada 7 hari. Boleh? Maka kita gantikan saja dalam rumus kebangkalian. Teorem binomial. Okey, kita semak dapat 0.238. 8 tak? Kalau tersilap beritahu cikgu boleh betulkan. Betul Okey, betul. Selanjutnya kita pergi soalan B. Di soalan B,
Kita balik pada soalan tadi. Sekurang-kurangnya 2 hari. Kurangnya 2 hari ni maksudnya sama dan lebih besar daripada 2. Sekurang-kurangnya kan. Sekurang-kurangnya. Jadi X ataupun taburan bernimal hari dia, R dia lebih besar atau sama dengan 2. Maka lebih besar daripada 2, kita akan tambahkan semua hari. Mulai dari hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Awak lihat, banyak kita nak kira kan? Tapi macam mana kita nak buat supaya kita dapat mudah kiraan? Kita gunakan teori hasil tambah tadi. Bahawa bilangan hari dia ada 7 hari kan? Dari 1 tolak dengan lebih daripada ataupun sekurang-kurangnya 2 hari, kita akan dapat kosong dengan 1 hari. Jadi sifar pun kita kira sifar dan 1 hari. Boleh? Boleh faham Jadi dengan guna teori hasil tambah ini, kita boleh ringkaskan jalan kerja kita. Kita tolakkan 1 tolak dengan kosongnya 1 hari, kita akan dapat sekurang-kurangnya 2 hari. Yang ini. Dengan gunakan asas algebra kan, kita akan dapat yang ini. Boleh? Dia 1 tolak dengan kosong dan 1 hari, maka kita gantikan R dia sama dengan sifar dan R sama dengan 1. Jadi 7 hari, kosong hari, maka kita ikut je lah. Ini tadi N, ini kita tolakkan. Ini patut kita tolakkan sebab dia N tolak R. 7 tolak sifar, dia dapat 7 balik. Sebab tu dia 7. Okey, yang belakang ni sama juga Kita gantikan saja. Yang ni 7 tolak 1 N tolak R dapat 6. Maka kita selesaikan guna kalkulator, kita akan dapat 1 tolak sifar plus sifar 152 ditolakkan dengan sifar peluang sifar 872. Kita dapat sifar peluang 8976. Okey, kita semak kalkulator dapat tak? Betul tak? Sifar peluang 8976. Dapat Okey. Okey, ini soalan yang kedua. Biar ada soalan. Okey, jika tak ada soalan, kita teruskan untuk membina daripada rumus hasil tambah ini, kita akan bina jadual dan plotkan graf. Membina jadual, melukis graf dan mentafsirkan maklumat taburan minimal. Mentafsir ni maksudnya adakah dia lencong ke kanan, ke kiri atau simetri. Macam mana kita nak tentukan
dia simetri atau lencong ke kanan, lencong ke kiri. Kita lihat berapa peratus kejayaan dia. Adakah 5%, 50% dalam bahasa kita lah. Kalau simetri, dia 0.5, sama dengan 0.5. Kalau lencong ke kiri, dia lebih kecil atau lebih besar 0.5. Mari kita lihat. Kalian pun boleh ubah rawak X bagi taburan binomial dapat diperoleh daripada jadual dan graf taburan kebangkalian. Jadi kita nak tahu taburan bagaimana coraknya, lencong ke kiri atau lencong ke kanan, condong ke kiri atau condong ke kanan, ataupun simetri. Kita perlu lukis graf dengan membina jadual. Untuk sebarang n bagi satu taburan binomial, maka kejayaan yang 0.5 bentuk graf adalah simetri. Kalau lebih kecil daripada 0.5, contoh 0.3 kejayaannya P, maka graf itu bergerak ke kiri dan tidak simetri. Maka dia condong. Simetri tak? Tak simetri kan? Bagi P yang lebih besar daripada 0.5, 0.7 misalnya, atau dia hampir pada 100%, maka graf bergerak ke kanan dan tidak simetri. Boleh? Jadi bila kita lukis, plotkan graf, maka kita dah pasti bahawa ke mana ke arah sampel yang kita cerap ataupun yang kita buat tinjauan, adakah dia simetri atau tidak. Kita cuba bincang soalan ini, cuba buat soalan ini. Ridwan melakukan tinjauan tentang peratus kakitan kerajaan di sebuah bandar A yang menaiki kenderaan ke tempat kerja. Daripada tinjauan 45% kakitan kerajaan menaiki kenderaan ke tempat kerja. Jadi awak dapat bayangkan P dia apa, Q dia apa ya. Satu sampel yang tidak 4 orang kaki tangan kerajaan dipilih secara rawak di tempat kerja itu. Ini secara rawak lah. Bina jadual taburan kebangkitan binomial bagi bilangan murid yang menaik. Ni maksudnya kaki tangan lah. Bilangan murid ni kita ganti dengan kaki tangan kerajaan. Lukis graf bagi taburan ini. Apa langkah kita perlu buat dulu? Cari P, cari Q, cari N dan R. Jadi jumlah X dia berapa semuanya? Macam duit shilling tadi, sifar dan satu kan? Sebab dia ada dua peluang kesudahan. Seperti ini, berapa kesudahan yang kita boleh dapat? Okey, nanti ini kita bincang lepas ni. Ini nanti dulu. Jadi, dia ada 4 kosong, sifar, 1, 2, 3, 4. Kita bandingkan duit shilling tadi, X sama dengan sifar dan 1 kan? Sebab dia ada gambar dan angka. Sekarang dalam situasi soalan macam ni, kita boleh buat-suaikan X dia sama dengan sifar 1, 2, 3, 4. Sebab tinjauan dia, taburan binomialnya diambil 4 orang. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi dia beri X taburan binomial dia, N dia 4, kejayaan P dia 0.45 ataupun 45% kaitan kerajaan yang menaiki kenderaan di tempat kerja kan. Nah, jadi kejayaan tu kita masuk kan keputusan tinjauan yang didapati oleh Ridwan 45%. Okey, kita dapat P, dapat N, dapat Q. Lepas tu R. R ni kita masukkan 1, sifar, 2, 3 dan 4.
Macam ni. Untuk kita dapatkan graf dia. Simetri atau tidak. Baik, ada soalan? So, kita teruskan. Ya, saya. Okey, tak ada. Jadi kita gantikan dalam rumus teorem binomial. Bila R dia sifar, kita gantikan saja. Kejayaan 0.45, jadi Q dia 0.55. Maka kita akan dapat 0.915. R dia 1. Maka kita gantikan semua. Okey, cuba awak buat jadual dia. Okey, 2 berapa? Cuba buat R dia sama dengan 2. Okey. Untuk R sama dengan 2 dapat berapa? Awak boleh mula R sama dengan 2 dulu. Siapa nak volunteer dapat berapa? R sama dengan 2. Untuk gambar kalian, R sama dengan 2. Baik, dapat berapa? Sifar 0.367775. Okey, R sama dengan 3 dapat berapa? Sifar 0.20005. Dapat? Dan R sama dengan 4. Sifar 0.0410. Lepas tu kita buat apa? Baik, bila kita dah dapat ini, kita dah bina jadual dan masukkan semua dalam rumus teorem binomial. Kita bina atau plotkan graf. Okey, cuba bina atau plotkan grafnya.
paksi yang mencancang sama dengan kebangkalian bagi teorem binomial. X sama dengan R. Dengan kejayaan kesudahannya R mula daripada sifar hingga 4 ataupun sifar hingga 4 orang. Maka sifar kita dapat tadi berapa? Kita pelokkan sifar sama dengan sifar perpuluhan sifar 915. Okey, cuba awak tandakan. Baik. Untuk seorang kebangkaliannya sifar perpuluhan 29 lah 8. Kurang daripada 0.3 sifar kan? Untuk dua orang sifar perpuluhan 3675. Lebih besar daripada 0.35 kan? Nampak tak? Nampak Ada tak nampak? Tak jelas? Graf ni? Nampak Tak nampak? Beritahu cikgu boleh besarkan. Dan untuk ketiga sifar perpuluhan 2 sifar 5. Dan akhirnya sifar perpuluhan sifar 4110. Okey, selesailah kita bina graf. Okey, ada soalan? Baik, akhirnya kita bincangkan tentang mean Okey, sebelum kita bincangkan mean, variance dan sisihan, maka graf ni kita lihat dia simetri ke tidak? Tidak simetri kan? Sebab kejayaan dia P lebih kecil daripada sifar perpuluhan 5 ataupun 45% kan? 45% sama dengan sifar perpuluhan 45 kan? Lebih kecil daripada sifar perpuluhan 5. Maka graf bergerak ke kiri. Nampak tak dia bergerak ke kiri dan tidak simetri? Maksudnya dia condong ke kiri. Betul? Itu keseluruhan yang kita dapat daripada dapat mentafsirkan tinjauan dia. Bahawa dia condong ke kiri. Tinjauan bagi Ridwan. Okey, untuk yang lebih besar daripada 3, ada 4 orang tadi kan? Jadi soalan kata lebih besar daripada 3, X sama dengan 4, maka kita ganti dalam rumus, kita dapat sifar perpuluhan sifar 410. Tapi kalau lebih kecil daripada 2, kita ambil 0 hingga 1. Sebab dia ketaksamaan kan? Jadi dia ada tambah. Ataupun kalau X lebih besar daripada 3, maksud dia ada 4 untuk seluruhan 1. Seluruhan 2 lebih kecil daripada 2, maksudnya R dia 0 dan 1. Nanti kita masukkan dalam rumus teorem binomial untuk kebangkalian. Kita dapat sifar perpuluhan sifar 915 tambah dengan sifar perpuluhan 2 995, kita dapat sifar perpuluhan 3 910. Boleh? Seterusnya kita cari nilai mean, variance dan sisihan PY bagi satu tabiran monomial. Jadi nilai jangkauan atau mean ini kita akan bahagikan mean tu dengan hasil darab X dan dibahagikan jumlah kebangkalian. Jumlah kebangkalian kan sama dengan 1 kan? Jadi dia akan dapat mean sama dengan N darab P kan? Jumlah bilangan darab dengan kejayaan. Variance pun sama dengan statistik, iaitu
variance sama dengan bilangan percubaan